Tuan-tuan, Nabi SAW menyebut, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia bercakap yang baik, ataupun dia diam sahaja. Nabi bagi sebut sifat orang beriman. Kalau dia beriman pada Allah dan beriman pada hari kiamat, nombor satu, perkataan dia ialah perkataan yang baik. Nombor dua, kalau dia tak ada benda nak cakap, dia diam sahaja. Ini sifat orang beriman. Sekarang ni kita sangat prihatin dengan produk halal. Halal ni kita ambil berat. Bukan setakat mi, kotiau je. Semua benda halal kita ambil berat. Macam-macam perkara halal. Di antara perkara halal yang kita ambil berat ialah ubat gigi. Ubat gigi tu Masya Allah, kita tak mau pakai yang meragukan. Diberinya Colgate, ditolak je. Oi, tak nak lah pakai Colgate, ini Amerika punya, kita ni. Dia tak nak, dia nak pakai halal gel. Bagus. Dia nak pakai Mukmin. Dia nak pakai HPA. Bagus. Saya menggunakan produk yang halal. Saya tak nak pakai yang orang putih punya ustaz. Entah halal ke haram ke, tak tahu. Oi, ambil berat benar dia. Sedangkan kalau kita tak gosok gigi dengan ubat gigi pun sah. Tuan-tuan, gosok gigi dengan jari pun sah. Duduk saja gosok dengan jari. Sah ke? Sah. Tuan-tuan ambil batang siwak, kayu siwak, tuan-tuan sugi pun sah. Tak ada masalah kalau tuan-tuan buat kayu siwak. Tak guna ubat gigi pun sah. Kalau tak ada kayu siwak, tuan-tuan boleh ambil kertas pasir. Sah juga. Yang ambilnya kertas pasir 4 segi tenyih. Bukan setakat gigi licin, gusi pun licin. Tetapi yang lebih besar daripada ubat gigi ialah kalimah yang keluar daripada lidah, kalimah yang keluar daripada mulut yang halal. Kita cuma ambil berat ubat gigi halal, tapi kita tak ambil berat perkataan yang halal. Yang disuruh ambil berat ialah perkataan yang keluar daripada mulut kita ialah perkataan halal. Al-kalimatut tayyibah, kalimah-kalimah yang baik, pokok-pokok yang baik. Yang ubat gigi halal, tapi perkataan haram. Apa bedanya? Cecita, apa bedanya? Cecita. Apa bedanya? Ubat giginya halal, tapi kalimah yang keluarnya mumpah, yang keluarnya fitnah, benda tak betul. Kalau kita gosok gigi guna jari, Allah tak soal, tak berdosa, tak haram. Gosok gigi guna siwak, dapat pahala. Tetapi perkataan yang keluar itu ngumpat, keji, benda tu dosa. Jadi sayang tuan-tuan, hari ini kesedaran untuk produk halal nombor 1. Kesedaran untuk barangan halal sangat bagus, sangat berkembang biak. Tetapi berkembang biaknya produk halal, dalam masa yang sama juga berkembang biaknya ngumpat dan keji dalam internet, dalam blog. Seolah-olah jadi blogger ni halal, nak kata apa? Seolah-olah Allah kasih pada blogger dan Allah maafkan blogger. Sedangkan mengumpat ini satu dosa lebih buruk daripada berzina. Tuan-tuan tahu dosa yang lebih buruk dari zina apa? Dosa ngumpat. Kalau berzina kita minta ampun dengan Allah, insya-Allah Allah ampun. 3 hari lepas satu orang pelacur datang menjumpa. Nak jumpa saya, pelacur. Nak minta ampun. Macam mana nak taubat. Dia kata, dia jadi pelacur lebih 20 tahun. Macam-macam jantan dia buat. Satu hari dia dengar ceramah Ustaz Kazim. Dia pergi kedai, orang pasang CD ceramah. Dia kata tak lalu nak makan, balik rumah menung. Aku ni dah kotor. Aku ni dah kotor. Allah ampunkan dosa aku. Menangis siang malam, pagi petang. Taubat. Datang ke rumah saya cari, nak minta terima kasih, nak ucap terima kasih. Sebab Ustaz keluarkan satu CD yang menyentuh perasaan.
Sekarang dah taubat. Saya tak mau dah. Soalan saya, Allah terima tak taubat saya, Ustaz? Tuan-tuan, Allah Ta'ala ni pemurah. Innallaha ghafurur rahim. Allah ampunkan dosa. Dengan syarat taubat nasuha. Malah Nabi kata sesiapa yang dah taubat nasuha, Allah terima taubat dia. Allah ampunkan segala dosanya. Macam dosa pelacur tadi ni. Allah ampunkan dosa dia insya-Allah kalau dia taubat nasuha. Dan Nabi pesan, kalau orang yang dah taubat nasuha, jangan siapa mengutuk dan mengumpat pada orang itu. Kerana kalau kita mengumpat pada orang yang taubat nasuha, perbuatan yang dia buat akan berbalik kepada kita. Tuan-tuan, umpat orang yang dah bertaubat. Dia itu baru je taubat tu. Dulu pelacur. Baru 2-3 hari ni. Dulu mana ada. Tapi dia kan dah taubat. Iyalah taubat pun. Tak boleh percaya. Tuan-tuan, umpat orang yang bertaubat, tunggulah tuan-tuan pula jadi pelacur lepas ni. Takkan saya jadi pelacur, Ustaz? Saya dah 70. Makcik ada anak tak? Ada. Mungkin anak makcik. Anak makcik semua jantan, Ustaz. Mungkin cucu makcik. Tak kena pada makcik, kena pada anak. Tak kena pada anak, kena pada cucu. Cuba tuan-tuan tengok berapa banyak orang yang sekarang duk ngata pada orang. Hari ni apa yang kita ngata dah berlaku pada kita. Yang Nabi cakap ni betul, tuan-tuan. Apa yang Nabi cakap ni banyak telah berlaku pada kita. Bila kita ngata pada orang, bila kita umpat pada orang, sekarang kita jadi pada kita. Kita ngumpat pada anak orang. Anak dia bercerai. 6 bulan je kahwin, cerai. Hutang kemah belum bayar lagi dah cerai. Tak tahulah, kata dia. Nunggulah anak, tuan-tuan. Anak dia sempat juga 6 bulan. Anak kita 6 hari je sempat. Bukan kata sewa kemah tak sempat bayar. Segala sewa pun tak boleh bayar lagi dah cerai dah. Sebab itu jangan sebut apa-apa umpatan. Apa-apa benda yang menyentuh peribadi orang, jangan diumpat. Baik, sekarang kita baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat daripada Muawiyah bin Abi Sufyan. An Muawiyah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaka in ittaba'ta auratin nas afsadtahum aw kidta an tufsidahum. Daripada Muawiyah berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kamu mencari keburukan orang, maka kamu telah merosakkannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mencari keburukan, orang yang mencari keburukan orang lain, dan bila keburukan orang lain itu disebar-sebarkan, diwar-warkan, maka sesungguhnya dia telah merosakkan orang yang diumpat, dan dia juga telah merosakkan dirinya sendiri. Seulang sebut balik. Kalau kita mencari buruk orang, memang jumpa. Tuan-tuan, cari buruk orang memang jumpa. Apa yang tak kena? Tuan-tuan cari buruk saya, banyaklah jumpanya. Adakah ustaz pakai seluar? Atau pakai kain je ustaz? Adakah ustaz pakai seluar? Pakailah jubah. Oh, dia faham pakai jubah tu baru ustaz. Dia tak tahu Yahudi mabuk pakai jubah juga. Cari salah memang jumpa. Apa yang tak kena? Saya baca dalam laman blog, Ustaz Kazim pakai kereta pun bising. Ustaz Kazim pakai kereta besar. Mana dapat duit? Tak apalah, saya pakai unta lepas ni. Senang datang ceramah. Ikut Nabi SAW. Naik unta dan kuda. Daripada Ipoh sampai ke Setiawan ni mau 4 jam, 10 jam pun sampai. Tak sampai terus ke mak dia. Naik unta datang tuan-tuan senang. Naik kereta salah. Tak pun saya naik bas. Naik bas ekspres ke, naik bas loncat-loncat macam tu. Bila nak sampai? Mana ada bas dari Ipoh pukul 7, nak sampai sini pukul 8.30? Situ pun salah. Memang nak cari salah, memanglah banyak salahnya. Tetapi Nabi pesan,
Kalau kamu dah rosakkan dunianya, kalau kamu dah rosakkan dunia orang yang kamu umpat, sebenarnya akhirat kamu yang telah rosak. Saya ulang balik. Bila kita rosakkan dunia orang, kita telah merosakkan akhirat diri kita sendiri. Di hari kiamat, kita susah. Dengan sebab kita umpat orang, akhirat kita binasa, tuan-tuan. Tuan-tuan nak binasa dunia ke nak binasa akhirat? Cita-cita. Nak rosak dunia ke nak rosak akhirat? Rosak dunia boleh ampun. Rosak dunia boleh perbetul. Kalau rosak akhirat, nak perbetul macam mana? Macam mana nak perbetulkan akhirat? Sedangkan akhirat tidak lagi boleh taubat. Akhirat tidak boleh lagi semayang. Akhirat tidak lagi boleh minta ampun. Di akhirat tidak lagi boleh minta maaf. Akhirat ialah yaumul jaza, hari pembalasan. Kalau rosak di dunia, kita boleh minta maaf. Kak Leha minta maaf. Sayalah yang memfitnah Kak Leha. Kak Leha pun cakap, aku maafkan kamu lama dah. Aku ampunkan kamu lama dah. Kosong-kosong. Tapi di hari kiamat tak boleh macam itu. Allah hakim dia. Malah di hari kiamat ni tuan-tuan, orang masing-masing nak pahala. Orang takkan bagi pahala peri pada orang. Tak apalah, aku maafkan kamu. Masa tu tak ada dah. Masa tu kita perlukan pahala banyak. Kita nak dakwa orang sana, nak dakwa orang ni, supaya pahala dia berpindah pada kita. Satu. Yang kedua, tuan-tuan, Nabi kata riba yang paling besar dosanya ialah orang mengumpat. Saya kata pada tuan-tuan dulu, riba yang paling kecil, makan riba yang paling kecil dosanya seolah-olah berzina dengan mak sendiri. Itu dosa riba paling kecil. Berzina dengan bapa, berzina dengan mak sendiri. Riba yang paling dosanya besar sekali, dosanya macam dosa mengumpat. Bayangkan tuan-tuan, kedudukan mengumpat begitu tinggi. Saya katakan tadi, orang yang berzina boleh minta maaf, minta ampun dengan Allah. Tetapi orang yang mengumpat, Allah tidak akan ampunkan dia selagi mana dia belum minta maaf dengan orang yang dia umpat. Andai kata orang yang diumpat itu mati, tak sempat minta maaf, maka akan ada hisab di hari kiamat. Saya kalau orang mati je, saya akan tanya. Saya akan tanya pada diri saya, apa dosa aku dengan dia? Saya ziarah mayat dia, saya tanya diri saya, aku ada dosa dia tak? Aku ada dosa dengan dia tak? Pernah tak aku fitnah dia? Pernah tak aku umpat dia? Tak pernah. Alhamdulillah. Di hari kiamat kita tidak ada dakwa-dakwi. Syukur. Cuba tuan-tuan tanya macam itu. Cuba tengok orang sebelah. Ada tak tuan-tuan ada buat dosa dengan orang sebelah? Cik tengok. Ada tak? Orang belakang, orang depan, orang kiri, orang kanan. Ada tak kita buat dosa? Kalau ada, hari ni juga minta maaf.